Okey, baik, kita sambung semula. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi telah kita nyatakan bahawa manusia ni ada perjanjian dia dengan Allah bermula pada alam roh. Dan sekarang kita nak menyatakan pula iblis pun ada perjanjian dengan Allah. Dan anda boleh lihat dan semak surah Al-Isra ayat 60 hingga ayat 62. Okey, antara salah satu ayat ni ialah kita tahu syaitan ni dia tak nak sujud kepada Nabi Adam kerana dia merasakan diri dia lebih bagus. Dia ada sifat takabur. Dia merasakan diri dia dijadikan daripada api. Apa pula layaknya makhluk yang dijadikan daripada api nak sujud kepada makhluk yang dijadikan daripada tanah. Jadi dipendekkan cerita sebagaimana yang kita maklum, Iblis tak nak sujud. Selepas Iblis tak nak sujud, Allah bertanya kepada Iblis, "Wahai Iblis, apa yang menghalang kamu daripada ikut aku punya arahan ni, daripada sujud kepada Nabi Adam? Engkau jadikan aku daripada api dan engkau jadikan dia daripada tanah." Jadi dia berterus terang menyatakan sifat takabur dia kepada Allah. Maka Allah pun murka kepada Iblis dan tertanggallah semua pakaian-pakaian kemuliaan Iblis itu. Dan Iblis ni bukan sahaja dia tak nak minta maaf dengan Allah, tak nak minta ampun dengan Allah, malah dia menyalahkan Allah pula. Dia kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, kerana engkau yang menjadikan aku ni sesat, maka demikian itu aku akan berjanji untuk menghalang mereka ni, iaitu anak cucu Adam, daripada mengikut jalan kamu yang lurus. Jadi ketika berada di alam dunia, kita bukan sahaja menanggung beban ataupun tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah, kesaksian kita yang telah kita nyatakan di alam roh, tetapi kita juga bergelut dengan perjanjian Iblis yang hendak menyesatkan kita. Itu satu cabaran kita di alam dunia. Yang kedua, kita berada dalam keadaan kita mesti mengawal roh kita ni. Sebab roh kita ni harus menjadi raja kepada semua unsur jasadiah kita. Kalau unsur jasadiah yang menjadi raja, itu yang menjadikan kita ni lebih teruk daripada binatang. Jadi sebab itulah perjuangan kita dalam dunia ni ialah untuk memastikan roh berada pada tempat dia yang sebenar, iaitu sebagai raja yang memimpin segala anggota badan ini untuk taat kepada Allah, untuk menjalankan fungsi kehambaan dan juga kekhalifahan. Begitu juga di alam dunia, kita mempunyai musuh-musuh yang benci kepada kita, orang-orang kafir yang memusuhi Islam, yang nak bunuh kita, yang sehingga terjadi sebagaimana contoh yang berlaku pada zaman Nabi lah, kaum kafir Quraisy yang sampai nak menekan dan menindas orang-orang Islam hanya disebabkan dia bercakap la ilaha illallah. Itu cabaran kita di alam dunia. Seterusnya, kita juga berada dalam keadaan orang yang backstabbing, orang yang macam menipu kita, orang yang tak jujur dengan kita. Ini semua cabaran-cabaran kehidupan. Tu tak masuk lagi dengan orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik, maksudnya orang-orang yang tidak jujur dengan kita lah. Semua ini menjadi satu cabaran lah, luar dan dalam kepada kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk kita betul-betul dapat menunaikan perjanjian kita dengan Allah ini sebenarnya perjuangan kita ialah untuk mengendalikan diri kita sendiri. Dan awak tengok kan gambar kat sebelah ni tentang gambar pembangunan, gambar keindahan, manusia boleh ratakan gunung, manusia boleh bangunkan bangunan yang hebat-hebat, tinggi-tinggi, canggih. Tetapi semua pembangunan ini dia tidak ada hala tuju yang jelas kalau tidak ada agama. Sains dan teknologi boleh bawa kita semua kepada pembangunan, tetapi sains dan teknologi tidak ada jawapan ke mana hala tuju pembangunan yang hendak kita bina. Jadi kat situlah sebenarnya memerlukan kita kepada agama. Kita perlukan kepada agama ni untuk mentadbir alam kita ni, alam dalam diri kita ni, mentadbir supaya roh menjadi raja kepada jasad. Dalam masa yang sama untuk mentadbir dunia ini, ada hala tuju kat mana kita nak bawa segala pembangunan kita ni. Okey, jadi bagaimana cara Allah Ta'ala menjaga manusia daripada semua cabaran-cabaran tadi? Itulah dia Allah Ta'ala memberikan kita agama, yang Allah Ta'ala turunkan Nabi sebagai rahmat sekalian alam. Allah berikan kita wahyu, Allah berikan kita akal, Allah berikan kita panca indera untuk dapat balik fitrah kita tu, fitrah beragama dengan agama Islam. Okey.
Dan apa yang kita nak capai kat sini ialah sentiasa ingat ke Allah, kerana dalam kehidupan kita ni kita boleh tenang, kita boleh senang, tetapi tak semestinya dalam senang itu kita tenang. Jadi kat situ perlu ingat Allah.